Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa alika mustata'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa alika mustata'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama-mula selama-lamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Di pagi yang penuh barakah ni Allah SWT pilih kita untuk berada di dalam suasana ketaatan. Masih lagi kita diberikan peluang untuk diberikan tausiah peringatan. Sesungguhnya fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang siapa yang Allah berikan dia itu peringatan-peringatan, ianya baik untuk bagi orang yang beriman. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia sangat memberi manfaat bagi orang yang beriman. Peringatan ini dikaitkan dengan bagaimana persiapan dan persediaan. Bila sebut peringatan, maka yang ditekankan adalah persiapan dan persediaan. Maka alhamdulillah kalau kita masih dipilih oleh Allah SWT untuk seringkali diberikan peringatan demi peringatan. Peringatan demi peringatan. Sebagai apa? Sebagai kita buat persiapan dan persediaan. Persiapan dan persediaan. Maka persiapan dan persediaan ini penting untuk kita menghadapi segala apa perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan pada kita berlakunya qada dan qadarnya. Maka kalau kita tidak ada persiapan dan persediaan, terutamanya qada dan qadarnya apa? Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pastikan mati. Kalau kita tidak diberikan peringatan demi peringatan tentang mati, maka kita tak akan ada persiapan dan persediaan.
itulah kita datang dalam keadaan ketentuan, dalam kekeliruan. Sebab kita tak buat persiapan dan persediaan. Apa perkara yang berlaku ke depan itu telah ditentukan oleh Allah. Allah telah menetapkan yang berlaku apa ke depan. Tentang susah kita, tentang senang kita ke depan, itu semua Allah dah tetapkan. Kita tak tahu apa akan terjadi ke depan, kita tak tahu. Jadi apa yang kita tahu adalah apa persiapan kita dan persediaan kita untuk berhadapan dengan segala bentuk kemungkinan yang berlaku di hadapan sana. Terutama kemungkinan-kemungkinan yang melibatkan yaumul akhirah, hari-hari yang ke depan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Macam mana tu lain? Okey ke? Ada gangguan sikit? Tak apa. Mudah-mudahan okey perjalanan live kita pada pagi ini. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey. Baik. Terutamanya hari yang ke depan, yakni yaumul akhirah. Kita ni orang beriman tidak dididik untuk buat persiapan di dunia. Persiapan di dunia ni persiapan yang kita boleh nampak depan mata. Susah di dunia, kesusahan yang kita boleh usahakan untuk kita keluar daripada situasi itu. Namun kesusahan yang di masa akan datang, yakni yaumul akhirah, hari akhirat, yang mana keadaan yang di sana kita tidak pasti. Tiada jaminan daripada pertolongan manusia. Tiada perkara yang kita boleh buat apa lagi kat dunia ni. Kita tak boleh buat apa dah. Kalau kita berada pada hari yang ke depan. Sebab tu di masa depan bila sebut tentang persiapan masa depan. Maka persiapan masa depan yang patut kita kena tekankan dalam hidup kita ni, apa persiapan tentang apa masa depan orang beriman. Masa depan orang beriman itu adalah hari akhirat. Sebab tu sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, perkara yang paling penting kita kena letakkan. Kenapa kita kadang-kadang boleh ada 2, ada 3, 4, 5 pandangan dalam hidup kita? Kenapa kita boleh ada, orang kata apa, keadaan yang macam pelbagai dalam sudut pandang yang berbeza-beza dalam hidup kita? Sebab apa? Sebab yang pertama, kita tidak ada satu garis panduan yang standardized. Kita kena ada standardized. Standard pahaman dan standard panduan. Yang kita namakan kalau dalam perbahasan dunia dipanggil KPI ataupun SOP ataupun apa lagi, macam-macam lah namanya. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Bila sebut kehidupan, kita kena pertama sekali kita kena letakkan standard kehidupan kita ni, pemikiran kita standard mana, aras mana, kat mana, hala tuju mana, apa yang nak menjadikan kita ni panduan untuk memikirkan kehidupan kita. Apa panduan kita? Maka itulah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terang. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab, ini Al-Quranul Karim. Itu sebagai kitab yang tiada keraguan. Hidup ni sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Dunia ni barang yang ragu. Dunia ni, kehidupan dunia adalah keraguan. Dunia adalah keraguan. Akhirat adalah keyakinan. Kalau kita nak yakin di dunia, maka kita kena akhiratkan kehidupan kita di dunia. Sebab tu Allah kata, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Nampak? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dunia ni keraguan. Sebab
Sebab apa dunia ni keraguan? Sebab barang yang tidak pasti. Dunia ni barang mungkin, barang yang bermula tiada, akan berakhirnya tiada. Dia ada pengakhiran dia. Dia ada kehancuran dia. Bila hidup kita ni tak ada panduan yang membawa kita kepada perbincangan yang pasti, maka kita hidup dalam ketidakpastian. Bila sebut tentang kehidupan dunia, itu kehidupan yang tidak kekal. Bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan manusia akan pilih kehidupan dunia sebab disangkakan dunia itu panduan hidup dia. Lalu kita jadikan banyak orang-orang yang berjaya, manusia yang berjaya, mereka-mereka yang berjaya pada dunia ini, kita jadikan dia panduan. Berjaya dalam kehidupan dunia, ada kereta, ada rumah, ada apa benda nampak ibaratnya macam, oh inilah kejayaan. Kita dah buat trendsetter. Oh inilah kejayaan. Boleh bagi mak duit banyak-banyak setiap bulan. Oh itu kejayaan. Boleh bagi benda kat isteri, bagi rumah, bagi kereta, itulah kejayaan. Jadi ini satu perkara yang mesti kita ubah sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Bukan itu trendsetter kita. Sebab yang kita nak bincangkan adalah kehidupan yang kekal. Dunia ini tidak kekal. Tapi manusia akan lebih berat pada bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih kekal. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Nisa ayat 77 itu sesungguhnya dunia itu kecil. Kul mata'u dunya qalil wal ardu khairul liman ittaqa. Silap. Tadi saya silap ayat awal tu. Ayat 77 An-Nisa. Sesungguhnya akhirat itu lebih kekal. Malah bila sebut kekal, abqa, kekal, maka lawan kepada dunia, akhirat itu dunia. Dunia apa? Rujuk dalam surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatun dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatun dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tempat yang tipu daya, tipu-tipu lah orang kata. Jadi maknanya dunia tempat keraguan, akhirat tempat keyakinan. Akhirat itu liman ittaqa, akhirat itu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang awal, yang akhir lebih baik daripada yang awal. Apa yang awal? Inilah kehidupan dunia kita. Yang akhir itu lebih baik, Allah kata. Jadi makna kata di sini, panduan hidup kita itu mestilah jelas, bersandarkan kepada Al-Quran yang menjadi kalamullah, yang menjadi kehidupan teras kita. Jadi bila sebut tentang perjalanan hidup, maka orang beriman ini, kalau benar diri dia beriman, maka dia akan letakkan akhirat itu sebagai tujuan. Akhirat itu sebagai perkara yang menjadikan perbincangan dia. Malah semua perkara yang kita kena kaitkan di sini adalah akhirat. Kalau kita nak yakin di dunia, maka kita kena akhiratkan dia. Wallahi, dunia tidak akan mendatangkan keyakinan, kerana sifat dunia itu keraguan. Sebab apa ragu? Ingat, ragu berlaku bila perkara itu tidak pasti. Kenapa datangnya keraguan? Kerana tidak pasti. Ketidakpastian. Datangnya keraguan kerana ketidakpastian. Tak pasti kita ni susah ke senang. Kan bila dah senang, susah balik. Dia memang bersilih ganti. Bab dunia itu barang yang takkan ada hentinya. Dia hentinya maksudnya, kalau kita susah, kita tak tahu adakah kita berhenti kat susah, setiap bulan kita akan jadi senang. Bila kita dah senang, kita tak tahu kita berhenti kat senang ke, kita mungkin akan jadi susah.
Bila kita sihat, kita tak tahu kita ni sihat ke tak, kita akan pergi kepada sakit. Bila sakit, kita tak tahu bila nak sembuh. Benda yang penuh dengan big question. Sebab tu orang yang mencari satu kepastian pada dunia ini, dia sedang melanggar SOP kehidupan. Dia sedang melanggar SOP kehidupan yang telah menjadi panduan yang utama untuk manusia. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana dia tidak ikut kepada kebenaran. Allah suruh ikut kebenaran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Allah SWT mengutuskan Nabi SAW itu untuk menyampaikan dinul haqq. Disebut dinul haqq, maka perbincangan yang hak itu adalah akhirat. Ciri orang beriman itu, ciri orang Islam itu beriman itu memang beriman dengan hari akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi bila sebut tentang akhirat, maka ia mestilah berada pada perbahasan yang menjadi perbincangan yang mesti kita selalu kita bahaskan. Kita kena selalu bahaskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Jadi sudah jemaah yang muliakan Allah SWT. Ya, perbincangan yang hak. Jadi kita kena jadikan satu perbincangan kehidupan kita itu perbincangan yang hak semata-mata. Perbincangan yang hak semata-mata. Perbincangan yang membawa kepada perkara yang benar. Maka kalau nak jadikan dunia ini kehidupan yang, dunia itu palsu. Sebab apa palsu? Sebab dia tidak pasti. Okey, sebab apa palsu? Dia tidak pasti. Dia tak ada boleh bagi jaminan. Jadi jangan bagi jaminan dunia. Dunia tidak boleh memberi jaminan. Dunia tidak boleh memberikan jaminan. Dunia itu hanya boleh jadikan sebagai keperluan penggunaan, tapi dia tidak boleh menjadikan jaminan. Sebab itu dia barang yang tidak pasti. Bentar ya. Allahumma salli ala sallam. Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Okey. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, kita tes. Sekejap ya.
Allah subhanallah. Okey. Dia cas. Habis baterinya. Begitulah. Kehidupan kita tu bila tak ada hidup ni ibarat bateri ni. Kita duk tengok okey. Lama dia ada dua, ada transmitter dia. Transmitter tu yang ambil bateri. Kalau kita tak balikkan kepada sumbernya, tak balikkan kepada perkara yang menghidupkan dia, maka dia akan matilah. Sebab tu dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Itu maksud yang tidak kekal. Allah bagi life senang. Allah bagi life. Benda ada, tapi tak sampai. Tak dengar, tak boleh. Maka itulah hidup ni. Itu hidup dunia. Dunia ibarat bateri. Sampai masa habis, padam. Kalau kita tak bawa balik kepada puncanya, punca tenaganya. Punca tenaga itu adalah Allah SWT. Punca tenaga bagi orang beriman itu Allah SWT. Bila Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti kepada perbahasan yang benar, maka kita ikut. Sebab dia akan menambahkan cas kita. Bateri kita akan sentiasa reload. Memang dia akan turun. Tapi bila kita kaitkan dengan terus direct supply, maka dia akan sentiasa semangat. Semangat. Sebab tu kalau tanya orang, bila tengok kepada kehidupan yang orang yang sentiasa semangat, sebagaimana contoh, nak tengok semangat ni, dia kena uji lah. Dia kena didatangkan kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Siapa? Itulah baginda Nabi SAW. Bukan kesedihan demi kesedihan. Tak, kesusahan demi kesusahan. Hidup Nabi penuh dengan cabaran, hidup Nabi penuh dengan tekanan. Bila sebut cabaran dan tekanan, tetapi yang menyebabkan Nabi boleh stay, maintain, dan para sahabat radhiyallahu ajma'in itu boleh stay dan maintain sebab direct supply. Yang menyokong kehidupan dunia itu adalah akhirat. Akhirat itu menjadi sebagai pembekal tenaganya. Kalau kita letakkan hidup kita pada dunia, maka dunia ni ceritanya ni tidak pasti. Tapi kalau kita letakkan kehidupan kita itu di dunia ini, yang mana yang pastinya pahala, hidup dunia ini yang pastinya itu syurga, maka kalau kita jadikan dunia ini sebagai barang yang pastinya adalah akhirat. Itu contoh begitu. Contoh, isteri yang pastinya adalah dia ini ke syurga atau tidak. Bukan dilalaikan dengan keadaan isteri di dunia. Sama juga dengan suami. Kalau tengok suami, adakah apa yang pasti pada suami? Adakah itu suami kita? Belum pasti. Kita hanya melepasi syariat yang pertama, nak menghalalkan hal keadaan di dunia, yakni nak menghalalkan nikah. Adakah itu yang pasti suami kita dekat syurga nanti? Wallahu alam. Tak pasti. Tapi bila kata tak pasti, maka jadikan kepastian. Jangan biarkan hidup dalam keadaan persoalan demi persoalan. Apakah yang pasti pada suami kita itu adalah amalan soleh kita, amal soleh kita. Maka pastikan suami kita itu menjadi suami kita di syurga sana adalah dengan melakukan amal soleh. Pastikan rumah tangga yang kita bina ini menjadi rumah tangga yang sampai ke syurga. Dengan apa? Dengan amal soleh. Sebab tu sibuk mempertahankan suami di dunia, akhirnya tidak jumpa di syurga. Ini suami saya, ini suami saya. Kalau suami saya, maka orientasinya dunia. Tapi kalau kita letakkan orientasi kita adalah pahala, maka yang nak dibuat itu pada suami itu pahala. Maka bukan lagi nampak suami kita dah. Silap-silap kongsi bersama, berjemaah. Kalau boleh, sebab itu takdir Allah, tak semua orang dapat. Tapi itulah yang berlaku. Yang menyebabkan suatu kekeliruan itu berlaku kerana dunia. Kita duduk keadaan tidak pasti. Sedangkan Allah dah suruh dah, yang pasti itu akhirat. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.
Kejarlah kamu akan segala kurniaan negeri akhirat. Kejar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Keperluan kamu kat dunia apa? Dah ada suami, silakan. Nak ada isteri, silakan. Nak ada duit, silakan. Tapi asalnya itu, kita nak pahala je. Tapi ada pahala yang ada perantara. Sebagai contoh, perantara suami, maka dapat pahala. Perantara duit, dapat pahala. Sebenarnya kita bukan nakkan duit tu pun, kita bukan nakkan suami tu, kita bukan nakkan isteri itu. Asal kita ni tidak berkendak pada perkara itu. Namun apabila Allah SWT mentakdirkan kehidupan, menjadikan ujian, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah jadikan dunia ni sebagai perhiasan untuk menguji siapa yang terbaik amalan dia. Maka jadikan hidup kita dalam kepastian, jangan duduk dalam keraguan. Maka nakkan kepastian, itu datangnya amalan. Maka nakkan amalan, kena hati bersih. Kena bersihkan hati, bersihkan hati daripada segala bentuk mazmumah dalam diri. Kena bersihkan hati untuk membersihkan daripada segala perkara-perkara yang boleh mengganggu hati. Jadi inilah perjalanan hidup kita. Kita nak melihat segala apa di dunia ini sebagai wasilah saja untuk kita mendapatkan apa yang pasti. Duit tak pasti, yang pasti pahala. Jadi sekiranya ada duit, pastikan pahala. Kalau tak ada duit, pastikan ada pahala. Jangan duduk nampak duit saja. Sebab yang pastinya pahala. Dunia tak pasti. Makanya kita nak tumpukan itu pahala. Pahala ini yang akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Falahum ajruhum inda rabbihim. Pahala yang banyak bagi mereka. Sentiasa kan jadi suami pahala. Ya Ustaz, kalau dapat suami yang baik, pahalalah. Kalau dapat yang jenis yang macam-macam Ustaz, macam mana saya dapat pahala? Pahala sabar. Sabar dengan karenah suami. Sabar dengan perangai suami yang tak menentu arah itu. Kalau dapat dengan isteri bidadari, sedap lah Ustaz. Isteriku bidadari. Masalahnya isteriku selang suai di siang hari. Tu pahala mendidik dia yang tak dengar kata tu. Dah cakap banyak kali, cakap lagi. Itulah pahala dia. Ustaz, dapat suami yang bagus. Ya, apa yang bagus pada suami yang bagus itu? Syukur. Jadi pahala syukur. Kita mensyukuri dengan segala kenikmatan yang ada. Bukan beruntung, rasa beruntung. Beruntungnya I dapat suaminya sweet 17. Alah, beruntungnya I ni kan. Alah, beruntungnya I. Ada tak habis-habis perasaan diri tu. Allah dah bagi yang elok-elok, maka kau syukur banyak-banyak. Apa bukti syukur banyak-banyak? Kau sujud banyak-banyak dengan Allah. Jangan duk pandang nikmat itu saja. Jangan duk pandang nikmat itu saja. Sebab tu kedudukan yang nikmat. Jangan kita ingat ujian kita itu dengan kehancuran. Ramai orang kata, beratnya ujian, diuji dengan penceraian, diuji dengan pergaduhan. Tak. Ujian yang besar itu bagaimana nak mensyukuri nikmat. Biasanya dah hancur-hancur tu mungkin dia dapat pengajaran dia. Dia dah kena satu peringatan daripada Allah SWT. Nampak? Ujian paling besar adalah bagaimana kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dengan apa saja. Dengan apa saja kita belum lagi perform. Sebab tu kita kena perhatikan hidup kita ini ke mana orientasinya. Dapat suami bagus, syukur. Dapat suami yang tak berapa bagus, sabar. Syukur dan sabar. Sampai bila nak sabar Ustaz? Sampai bila nak sabar? Sampai kamu masuk syurga. Kalau melainkan kamu dah tak nak masuk syurga, tak payah sabar. Cukuplah, saya dah tak nak sabar. Saya dah tak nak sabar, cukuplah. Dah cukuplah kamu di situ. Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka bila kita berhenti sabar, maka Allah tidak bersama dengan kita.
Kalau kita kata dah cukup aku sabar, aku dah tak nak sabar, maka innallaha ma'as sabirin, maka kita tak adalah bersama dengan Allah. Bila hidup kita tak bersama dengan Allah, tak ada satu pun jaminan kenikmatan dalam kehidupan. Bila hidup kita tidak bersama dengan Allah. Habis itu Ustaz, kalau dia menghalang ibadah kita, Ustaz, macam mana Ustaz? Dia nak menghalang ibadah kita. Dah kalau ibadah terhalang, barulah kita buat sesuatu. Contoh, sampai dia menghalang solat kita, sampai tak boleh nak solat, barulah kita buat sesuatu. Ni selagi mana kita boleh beribadah, selagi mana kita boleh melaksanakan suruhan Allah, maka kita tak ada apa-apa halangan dalam kehidupan ni. Ingat, halangan yang terbesar dalam kehidupan ini adalah halangan untuk beribadah kepada Allah. Selain daripada itu bukan halangan. Itu sebagai cabaran. Beza ya, halangan dengan cabaran. Halangan, apa itu halangan? Apabila kita nak beribadah kepada Allah terhalang, maka itu halangan. Dan apa-apa yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah, maka di situ baru datangnya tindakan. Kalau tiba-tiba suami itu halang kita untuk solat, jangan solat, buka aurat, sehingga menjadi ancaman kepada agama kita. Kalau dia menjadi ancaman kepada agama, you have to do something lah. Itu datangnya jalan torik cerai itu. Sebab dia ancaman untuk agama. Tapi kalau dengan suami itu, agama kamu makin kuat solat, makin kuat sujud, makin kuat dengan kuliah, makin kuat dengan, ya Allah Ustaz, saya kena kuat lagi Ustaz, suami saya tu, ya Allah, maka itu bagus untuk kamu. Tapi kalau kerana suami kita itu gugur ke agama kita, lalai dengan dia, duk galik dengan dia, duk nampak dia, maka itu tidak bagus untuk kamu. Maka mana-mana ukuran hidup ini, mana yang mencabar agama, mana yang mengganggu agama. Kalau apa yang mengganggu agama itu, itulah dia halangan, dan kita kena buat sesuatu yang menghalang agama kita. Nampak? Apa-apa yang menghalang ibadah kita, itu halangan. Itu yang kita perlu benteras. Bukan bentar perangai orang. Jangan sibuk dengan perangai orang. SOP kehidupan bukan macam itu, bukan sibuk dengan perangai orang. Apatah lagi kalau yang bawah ke atas, suami, isteri kepada suami, anak kepada mak, orang dengan sahabat-sahabat lah, sesama Muslim. Kadang-kadang kita ni duk sibuk jadikan orang tu sebagai halangan untuk kita berubah, padahal tidak jadi halangan. Cek dulu, dia halang kita beribadat tidak? Adakah dia halang solat kita? Dia halang kita punya aurat? Dia halang kita punya taat? Kalau dia halang kita, baru kita angkat halangan itu, campak dia ke lombong. Ke lombong, kita bawa ke muka pengadilan. Sebab orang belum tentu menghalang kita. Kita cek dulu apa yang menghalang kita. Kalaulah dengan perkara itu menambah kuat lagi agama kita, itu bukan halangan. Itu bukan halangan. Itu satu cabaran. Cabaran untuk kita menyahutnya, dan kita kuatkan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sebab yang pasti apa? Apa yang pasti yang kita nak? Kita nak pahala. Ya Allah, ya Allah, aku nak pahala daripada susah ni, ya Allah. Ya Allah, aku nak pahala daripada keadaan ini, ya Allah. Minta, memang Allah suruh minta pahala. Memang Allah suruh minta. Suami memang kena cari ilmu. Azimah tak usah sibuk dengan suami dah. Dia memang kena cari ilmu dah. Kita pun kena cari ilmu. Dua-dua kena cari ilmu. Siapa yang ada ilmu, dialah yang selamat. Kita kadang-kadang, suami kena cari ilmu juga. Dah kita dah ada ilmu, kitalah yang selamat. Dia tak ada ilmu, dialah yang akan kasih selamat. Kan? Kadang-kadang kita nak kait dengan suami, nak berkait-kait, SOP kehidupan tak macam tu. Allah tak ajar so kait mengait. Tak. Yang akan ditanya diri kita sendiri. Saya selalu bagi contoh. Suami isteri ni kadang-kadang, saya nak masuk dengan bimbingan suami. Bimbingan suami apa? Beramal sendiri. Mana ada suami bimbing masuk syurga? Bimbingan syurga itu dengan bimbingan amalan sendiri yang kamu buat sendiri.
Suami tu ingatkan je. Kalau jenis dapat suami yang tak beringat, dah pilih, kita pun pilih suami macam tu, dah tak salah fikirlah, pergilah cari peringatan dalam kuliah ni. Nak masuk kedai RM2 pun tak perlu bimbingan suami. Kadang bertentangan pendapat ustaz. Macam mana nak bertentangan pendapat saya? Pendapat apa yang Puan Azimah nak suami berubah? Apa pendapat dia? Apa pendapat yang bertentang? Cuba beritahu. Bertentang itu kerana apa? Kita masih duduk dengan pendapat kita. Pendapat si ustaz ni bukan pendapat saya. Pendapat si ustaz ni pendapat apa yang ada dalam agama. Pendapat kita bertentang tu sebab pendapat kita. Inilah SOP kehidupan dia. Kat sini tengah-tengah dah ada kat sini dah contoh. Bagus pagi-pagi dah. Start engine kan. Kita duk cerita benda apa yang ada dalam Al-Quran. Memang akan bertentang dengan pendapat kita. Kita nak apa? Pendapat saya ustaz, suami ni kenalah bimbing isteri. Pendapat saya ustaz, suami ni kenalah layan isteri. Pendapat saya ustaz, tu pendapat saya, pendapat Allah. Allah kata apa? Kita pula, apa tugas kita? Memang tugas suami tu kena buat kerja tu. Dah kalau suami gagal melakukan tugas itu, tugas kita turut gagal sekali. Itu kena faham. Pertemuan tu sebab apa? Sebab ada penghalang dia. Ada penghalang dia. Sebab itu kerana bertentang tu sebab apa yang kita nak. Dia tak ada pendapat saya. Dia tak ada pendapat saya dah. Saya ni tak ada dalam hidup kita sebenarnya. Sebab saya ni hanya dengan Allah. Apa Allah kata, kita kena tengoklah. Jangan dengar apa orang kata. Apa Allah kata? Adakah Allah kata suruh mengalah dengan suami, suruh biarkan? Sedangkan Allah kata wala tahinu wala tahzanu. Dalam Quran Allah kata, jangan kamu lemah. Jangan kamu sedih. Sebab itu kadang-kadang kita bertentang tu, sebab ada kita tu. Sebab kita nak kita. Sebab tu saya mulakan tadi, kita punya perjalanan akhirat. Akhirat ini ikut apa yang Allah nak tentukan kita. Ending dia pahala. Dapat suami baik pun pahala, dapat suami buruk pun pahala. Macam mana dapat suami baik pahala? Kalau kita bersyukur dengan suami yang baik. Kalau kita kufur dengan suami yang baik, duk nampak suami je bagus, sweet 70 duk kau. Nampak suami, kita awal-awal dulu kan seronok. Bila dah lupa diri, baru kita cari Allah, baru cari agama. Itu yang bertentang tu. Kalau dapat suami buruk, dapat pahala juga. Dengan apa ustaz? Kita terus buat baik. Agak-agak dah tak boleh buat baik dengan suami yang buruk tu, sila ke muka pengadilan. Masalah dah buruk sangat. Itu caranya. Itu caranya Puan Azimah Syafi'i dan semua yang menonton. Sebab kita nak bawa Al-Quran. Misi kita nak tegakkan Al-Quran. Jadi caranya kita kena tengok apa Al-Quran kata. Bukan berdasarkan pengalaman kita. Bukan berdasarkan pengalaman orang. Sebab hati-hati. Hati-hati sebab ada orang dia manipulate Al-Quran dengan pendapat dia, dengan pengalaman dia. Sebab tu tengok apa kata Allah dalam surah Al-Fat ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Cukup Allah menjadi saksi. Memang kadang-kadang kita rasa sendirian. Kita rasa bukan rasa sendiri, kita rasa sendiri. Tetapi kita takkan sendirian. Kita takkan bersendirian. Kerana Allah SWT bersama dengan orang yang menegakkan kebenaran. Kalau kita berada di pihak yang benar, surah Al-Fat, bukan Al-Fajar, surah Al-Fat. Kalau kita berada di pihak yang benar, kita menegakkan Al-Quran, dan kita mendapat tentangan daripada semua penduduk bumi, percayalah, anda tetap tidak bersendirian. Cukup tengok bagaimana Nabi SAW berada di dalam keadaan kehidupan yang bermula dengan seorang. Akhirnya terus membawa kebenaran dan kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Kita berada di pihak yang benar, kita akan ada berani. Orang yang benar adalah orang yang berani. Jadi pastikan kita duduk dalam kebenaran dulu.
Itu cara dia sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jelas? Baik. Kita tahu kita berhadapan dengan kehidupannya pelbagai ragam. Kita dapat suami yang macam-macam rupa. Kita takkan expect keadaan. Tapi yang kita boleh expect adalah persiapan. Kita tak tahu keadaan apa yang berlaku depan. Tapi yang kita boleh tentukan, fahamkan adalah apa persiapan kita untuk berhadapan dengan apa situasi yang ke depan. Ini mesti kita persiapkan. Bukan kita bergantung dengan, sebab tu Islam tidak mengajar kita bergantung dengan makhluk. Islam mengajar kita bergantung dengan Allah. Dalam pergantungan kita kepada Allah, datangnya bimbingan dengan kelas, kan, dengan guru, dengan suami. Ikutlah bimbingan mana yang kita dapat. Mungkin kita tak dapat dengan bimbingan dengan suami. Ala kulli hal, tak apa. Tapi ada bimbingan kelas, ada. Cuma kita geram je lah. Geram ya. Geram ya. Atuk geram tu. Ejahlah geram tu. Sebab geram tu tak ke mana pun geram tu. Lalu sekali kita juga yang sakit. Jadi, jangan turuti geram itu. Sebab geram tak selesaikan masalah. Kita ikut bimbingan yang sebenar. Bila datangnya masalah, itu wasilah untuk mengenal Allah. Masalah, wasilah untuk mengenal Allah. Macam mana rupa bentuk yang datang kepada kita. Sebab itu pentingnya bermula dengan mengenal Allah. Kehidupan itu bermula dengan kebenaran. Watawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Apa pun yang mendatang, kita kena belajar melihat dengan kebenaran. Biar benar dalam melihat. Tak semuanya dilihat itu benar. Kalau yang datang itu suami yang baik, biar benar dalam melihat suami yang baik. Apa yang benar? Yang baik itu Allah. Allah yang baikkan suami kita. Bukan suami kita baik. Suami kita tu buat-buat baik dah. Bila-bila masa boleh tak apa, orang kata tergelincir rel panggil. Tapi kalau datang suami yang baik, maka kita menjaga penglihatan yang benar. Kita melihat, ya Allah, baiknya engkau baikkan suami aku. Maka kita selamat daripada kepalsuan dunia. Lalu apa yang berlaku? Kita syukur. Kerana Allah datangkan suami yang baik. Bukan suami kita baik. Suami tak baik. Allah datangkan, Allah baikkan dia. Allah tutup aib dia. Allah jaga dia. Allah buat dia. Jadi apa kita kena buat? Apa yang kita kena buat adalah syukur. Bukannya, tengok. Jangan kacau suami I. Ni suami I yang baik untuk I seorang je. Jangan kacau-kacau. Keluar lagu apa? Macam-macam lagu keluar. Jangan. Allah dapat suami yang baik, bukan suruh lalai dengan kebaikan makhluk. Dapat orang baik, Allah suruh banyak taat, banyak sujud kepada Allah. Wasilah mengenal Allah. Nak kenal Allah dengan Alhamdulillah, atau nak kenal Allah dengan Innalillah. Di saat kita tak kenal Allah dalam keadaan Alhamdulillah, kita duduk sibuk dengan dia punya sweet loving dia tu, pick up line dia, punch line dia, sampai kita menyandar kerana seronoknya dengan kebaikan suami, maka akan ada satu tahap berubah cuaca, maka jadi buruk. Sekarang kita nak tengok apa buruk pula. Kalau baik tu pada suami, buruk pun pada suami, kita pun geram. Suami kita ni tak boleh pakai, buruknya perangai suami, macam ni ke suami, abang dah berubah, abang dah macam ni. Kekecewaan kita dah menebal di hati. Sebab dulu kita nampak suami kita baik, Allah uji, Allah jadikan dia buruk. Maka kita nampak suami kita buruk. Bila kita nampak suami kita buruk, habis keluar perangai buruk. Keluar perangai buruk kita. Merawan apa, meracau, semualah. Kalau baik itu pada Allah, buruk, berlindunglah. Buruk pun Allah boleh jadikan. Maka berlindunglah dengan Allah, dengan kita syukur. Sekiranya Allah takdirkan juga suami kita buruk, maka berlindunglah dengan kebaikan Allah. Berlindunglah dengan kebaikan Allah. Berlindung dengan kebaikan Allah maksudnya di saat dia diuji dengan suami yang buruk, maka lindungi diri kita dengan kebaikan yang datang dari amalan kita. Maka bangunkan amalan. Bangunkan amalan. Selagi mana dia tidak menghalang amalan kita. Cek balik, dia halang tak? Dia kacau tak pahala kita? Dia halang tak solat kita? Dia halang tak aurat kita? Dia buat tak perkara-perkara yang sampai kita tak boleh nak buat apa? Tak ada. Kalau tak ada, everything is fine. Everything is fine. Sebab dia tak ganggu amalan kita. Lain dah tengah solat, Allah, gerak dia tarik tangan kita. Zap dia serit. Tu teruk sangat dah.
Kita keluar nak pakai tudung, zap dia tarik tudung kita. Buka tudung kita. Tu teruk sangat. Teruk sangat. Selagi mana dia tak kacau kita, setakat dia peli-peli kita ke, dia duk yelah pelekeh kita ke. Lindungi diri ini dengan kebaikan. Itu SOP kehidupan. Kita akan selamat daripada keburukan apabila kita ada kebaikan. Kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni. SOP kehidupan. Nabi suruh cari kebenaran, duduk dengan kebaikan, bawa kita kepada syurga tanpa sempadan. Alaikum bisidik, fa inna sidik yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah. Itu. Maka kadang-kadang hari ini kita mencari, kita nak berlindung, orang jahat. Takut dengan orang jahat. Sebab apa? Kita pun jahat. Tu kadang-kadang kita takut tu, geram dengan orang. Kita geram dengan orang jahat. Sebab pun kita pun jahat. Sebab tu kita tak boleh jumpa orang jahat. Sebab keluar perangai jahat kita. Aku tak boleh duduk dengan orang yang ngumpat ni. Sebab kan aku ngumpat juga. Bermaksud kita tak ada kebaikan. Orang ni ada kebaikan, dia tak takut dengan duduk orang yang buruk. Kau buatlah perangai kau ke situ, aku tetap dengan sabar aku. Kau buatlah perangai, aku tetap mendidik aku. Kita ni takut ni sebab apa? Sebab kita duk ada perangai buruk kita. Sebab apa? Contoh, saya tak boleh ustaz duduk dengan suami macam ni. Sebab kita pun jenis mulut pun sama. Suami saya ni ustaz, kalau dia kawan saya, mulut saya ni tak boleh jaga ustaz. Ni mulut saya ni rasa nak macam nak bagi satu makian saja. Kita pun perangai sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Lain sekali, 2 hantuk kepala. Kadang-kadang kita duk takut dengan buruk orang. Rupanya kita tak ada kebaikan. Tak ada protection. Keburukan orang terhalang bila kita ada kebaikan. Jadi, jaga diri dengan kebaikan. Orang yang ada kebaikan, dia takkan takut duduk dengan keburukan. Dia takkan, insya-Allah. Dia kata selamat. Jadi, kata kuncinya adalah bina kebaikan. Aku tak boleh. Sebab tu Nabi suka pilih kawan tu sebab macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni buruk. Kawan dengan orang buruk memang 2 kali buruk. Bukan sebab dia ni buruk lah. Tak, kamu pun sama. Kamu duduk dengan dia sekali, menjadi-jadi buruk. Kita tak ada kebaikan. Tapi kalau kita ada kebaikan, insya-Allah, orang yang buruk tadi silap hari bulan boleh berubah. Tapi masalah kita tu tak ada. Kita kosong. Kebaikan tak ada. Bila kebaikan tak ada, maka setiap keburukan orang cepat kita terkesan. Setiap keburukan orang cepat kita terkesan. Sebab kita tak ada protection. Kita tak ada kebaikan yang menjaga diri kita. Jadi setiap keburukan orang kena kita. Sampai tahap keburukan, sampai orang boleh buat macam-macam khianat, kena kat kita. Sedangkan kita ada protection sepatutnya. InsyaAllah. Baik, itu saja perbincangan kita, tausiah kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah, alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Di pagi yang penuh barakah ni, kita masih berada dalam bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak. Rebut peluang kebaikan yang banyak, bina pahala yang banyak, kumpul pahala banyak-banyak, supaya kita ada satu kekuatan untuk membina diri kita ini untuk berhadapan dengan dunia yang tak pasti ini. Dunia memang penuh keadaan yang tidak ada kepastian. Jadi yang menyebabkan kita boleh firm, boleh pasti ini bila ada amalan yang mendatangkan kebaikan, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih kepada pihak Surah An-Nur, Cik Zul kita dan semua jawatan kuasa, dan terima kasih kepada semua jemaah yang komitmen mengimarahkan majlis ilmu kita. InsyaAllah tiada lain, tiada bukan yang kita harapkan, itulah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan diri saya atas penyampaian. Moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.